أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا عظم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Maksudnya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah, menipukan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syok dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan, ketua-ketua mereka, mereka berkata pula, sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Sebenarnya kami hanya memperolok-olok akan orang-orang yang beriman. Allah membalas memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk. Maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Berbandingan hal mereka, golongan yang munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka, dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran. Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat,
Mereka menyumbakkan jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas, sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahaya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bengongnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang-orang yang beriman, sebanyak 4 ayat, dan berkenaan orang kafir 2 ayat sahaja, diterangkan dalam ayat-ayat yang banyak berkenaan sifat orang munafik. Orang munafik ialah mereka yang menyembunyikan kufurnya, yang menunjukkan seolah-olah dia beriman, tetapi hati dia tidak beriman. Para ulama tafsir mengatakan munafik ni ada 2. Yang pertama munafik i'tiqad, yang kedua munafik amalan. Munafik i'tiqad ialah mereka yang kufur, tak percaya pada Islam di dalam hatinya, mulutnya mengaku Islam. Munafik amalan ini ialah mereka yang menunjuk-nunjuk mengerjakan amal yang saleh. Munafik i'tiqad jadi kafir, munafik amalan dosa besar. Ingat, jangan buat main-main. Munafik amalan pun walaupun tak kafir, dosanya sangat besar. Lama kelamaan melemahkan iman. Jangan buat main seperti riak, wujud dan lain-lain yang dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Golongan munafik ini tidak ada di Mekah. Ketika Nabi berada di Mekah, tak ada golongan munafik. Kerana Islam menghadapi tentangan dan penindasan yang keras. Yang ada sama ada mereka yang nyata-nyata terang-terang beriman, atau yang menyembunyikan imannya. Itu ada. Ada orang yang zahirnya kafir, tapi hati dia beriman. Ini ada di Mekah. Munafik tak ada lagi di Mekah. Mereka yang hatinya beriman, zahirnya kufur kerana takut, mereka yang lemah, mereka ini boleh tahanlah juga. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mereka menyembunyikan iman. Allah menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa, yang tak tahan menghadapi perasaan, hatinya dalam keadaan tenang beriman. Bila menghadapi paksaan, para ulama membenarkan 2 perkara. Yang pertama azimah, yang kedua rukhsah. Azimah ialah memilih mati syahid, sanggup menyatakan Islam, menyatakan iman, sehingga dibunuh, diseksa, mati syahid. Ini azimah. Sanggup diseksa, ditahan, menghadapi kesusahan. Ini azimah. Fadilatnya sangat besar. Yang kedua rukhsah. Mereka yang tak tahan menghadapi ujian, diseksa, lalu mengucapnya kalimah kufur, lepas tu undur, dia tetap beriman lagi. Ini dimaaf oleh Allah Ta'ala. Fadilatnya kuranglah sikit. Ini ada di Mekah. Di antaranya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, di mana Yasir, isterinya Sumayyah, anaknya Ammar diseksa oleh Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Yasir dan Sumayyah mati, dibunuh. Anak dia Ammar sebut kalimah kufur, lalu dibebaskan. Kemudian mengadu pada Nabi SAW. Allah Ta'ala menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa, hatinya tenang dalam iman, di mana kelebihan azimah tidak ada. Begitulah mereka yang berhijrah, kalangan muhajirin, tak ada yang munafik. Kerana mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ini betul-betul
meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak beranak, meninggalkan kesenangan yang ada di Mekah kerana Islam. Betul-betul ikhlas. Orang yang tak ikhlas tak berhijrah. Tak berhijrah kalau tak ikhlas. Sungguh. Ini hakikatnya. Maka tak ada munafik di kalangan muhajirin. Yang ada ialah kalangan penduduk Madinah setelah berlakunya peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar, Nabi SAW mengadakan perundingan dan perdamaian dengan penduduk Madinah. Aus dan Khazraj masuk Islam. Yang masuk Islam dinamakan Ansar. Yang tak masuk Islam di kalangan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini kabilah belah Yahudi yang ada di Madinah, dan termasuk kabilah Arab yang musyrikin yang tak masuk Islam. Nabi berdamai dengan mereka. Mereka awalnya nyata. Setelah berlaku peperangan Badar, Islam menang. Bila Islam menang, mereka yang kafir ni takut. Ada kalangan mereka yang mengampu, menunjukkan dia Islam juga. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay, laknatullahi alaih. Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya. Abdullah bin Ubay ini dicadangkan menjadi raja di Madinah. Jadi raja di Madinah oleh Aus dan Khazraj. Bila Nabi mari ke Madinah berhijrah, sebahagian besar Aus dan Khazraj masuk Islam. Nabi dilantik menjadi ketua di Madinah. Bukan saja Rasul, menjadi pemimpin di Madinah. Menyebabkan Abdullah bin Ubay marah. Tapi dia takut. Nak tunjukkan marah, dia takut. Dan menunjukkan Islam juga. Menunjukkan dia Islam juga. Menipu. Dan ada pengikut-pengikut dia. Sebahagiannya ialah Aus dan Khazraj dan kabilah Arab. Dan sedikit orang Yahudi. Orang Yahudi yang Islam, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Mukhairib yang mati dalam perang Uhud. Segelintir saja masuk Islam. Sebagian Yahudi tak masuk Islam dan ada yang munafik. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang banyak berkenaan dengan munafik ini. Bukan saja ayat yang dibaca dalam surah Al-Baqarah yang kita baca panjang tadi, bahkan dalam surah-surah yang lain, Suratul Nisa, dalam Suratul Taubah, dalam Suratul Munafiqun, dalam surah-surah yang lain. Pasal apa Allah Ta'ala cerita panjang berkenaan orang munafik ni? Sebabnya untuk mengingatkan orang yang beriman jangan jadi munafik. Kerana banyak orang mudah gelincir jadi munafik. Kalau iman lemah jadi munafik. Maka Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka. Kalau ada sifat-sifat ini, kena buang sifat-sifat ini. Allah Ta'ala tahu. Allah sembunyilah, Tuhan tahu siapa yang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di kalangan manusia itu ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Mereka pura-pura saja beriman, sebenarnya mereka tidak beriman. Allah Ta'ala dedahkan mereka. Allah Ta'ala nyatakan sifat mereka dengan tak disebut nama. Di sana ada hadis-hadis yang menyebut kalangan munafik yang Nabi tahu, iaitulah mereka yang merancang untuk membunuh Nabi dalam kembalinya daripada peperangan Tabuk. Allah Ta'ala dedahkan nama-nama ini, dan yang tahu namanya ialah Huzaifah ibn al-Yaman yang tahu nama-nama ni. Nabi tak beritahu ke orang lain. Sayyidina Umar tanya Huzaifah, nama aku ada tak? Nama aku. Huzaifah kata tak ada namamu. Mu tak masuk dalam munafik. Suka Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak tanya nama siapa dia, tak tanya. Itu rahsia. Pernah ditanya, wahai Rasulullah, pasal apa tak bunuh puak-puak ni? Nabi kata tak boleh. Kalau bunuh akan jadi fitnah. Jadi fitnah. Kalau mereka mari ke masjid sembahyang jemaah. Allah bin Ubay ni sembahyang jemaah.
hadir dalam majlis ilmu. Bila Nabi mari bangun, Rasulullah siapa dah? Nak tunjuk dia kuat pada orang. Ni Abdullah bin Ubay. Padahal dia munafik. Setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat mendedahkan Abdullah bin Ubay, anak dia Abdullah bin Ubay, anak dia nama Abdullah juga, minta izin dengan Nabi nak pancung kepala ayah dia. Nabi kata jangan, tak boleh, jangan. Sayyidina Umar minta izin, Nabi kata tak boleh. Sahabat tanya, Nabi kata nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Orang kata sahabat juga walaupun dia munafik, akan jadi fitnah. Maka mereka tak dihukum. Abdullah bin Ubay ni bila dia mati, anak dia mengharapkan rahmat Allah, minta jubah Nabi untuk dikapankan ayah dia dengan jubah Nabi. Maka Nabi beri jubah. Kapan dengan jubah Nabi tak jadi apa? Allah Ta'ala tak terima, jangan. Munafik jangan awak main. Kapan ni jubah Nabi pun tak jadi apa. Dan anak dia jepuk. Nabi semayang, Nabi pergi semayang jenazah dia, berdoa di atas kubur. Allah Ta'ala tak terima doa Nabi kerana doa pada seorang yang kafir. Allah Ta'ala tak izin syafaat walaupun daripada Nabi sendiri. Ini kena faham. Kena ingat, iman sangat penting dalam kehidupan manusia. Itu cerita orang munafik. Allah Ta'ala dedahkan lagi, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu Allah. Yukhadi'una Allah ataupun yakhda'una Allah, boleh baca dengan dua-dua tu makna menipu belaka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sedar. Di mana sifat orang munafik ini, dia tipu Allah, dia tipu orang yang beriman, dia tipu, dia tunjuk cerdik dia, padahal Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, menunjukkan dia bersama dengan Islam, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tak sedar. Mereka tak sedar ataupun mereka lalai. Segala langkah mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Amalan mereka, haji mereka, umrah mereka, zikir mereka, semayang mereka ditolak oleh Allah Ta'ala. Jangan buat main. Allah Ta'ala tolak, tunjuklah buat amal baik pun ditolak oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mereka tidak sedar bahawa mereka melawan Islam, melawan Allah Ta'ala. Mereka merasa cerdik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, penyakitnya syok. Betul dah Islam ni. Orang duk kata Islam ni, ia sungguh kedok kan? Bukan. Ini dalam hati mereka ada penyakit keraguan terhadap Islam, sama ada seluruh ajaran Islam ataupun mana-mana ajaran Islam. Bila ajak pada Islam, dia ragu. Sungguh kedok. Cukup lah, kita semayang dah, puasa dah, padang dah, lain-lain kita tak apalah. Tak apalah. Ada keraguan di dalam hati mereka. Allah nak tambahkan keraguan itu, ditambah keraguan itu dalam hati mereka. Dan dia antara penyakitnya ialah riak, menunjuk-nunjuk kepada orang. Menunjuk-nunjuk pada orang, dia apa kuat Islam juga, nak ke Islam juga, tunjuk-tunjuk. Ini penyakit riak. Tunjuk-tunjuk pada orang, padahal Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Allah Ta'ala tambahkan penyakit itu kerana tidak ikhlas. Tak ikhlas dalam hati mereka, jadi bertambah penyakit itu. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak, disebab apa yang mereka bohongkan. Kerana mereka bohongkan Islam, tak percayakan Islam, Allah Ta'ala tambahkan azab mereka. Tambah lagi azab mereka lebih pada orang kafir lagi. Kalau orang kafir nampak terang kafir, ni jadi penyakit dalam masyarakat Islam.
Disebut dalam pepatah, kita jadi gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan. Gunting duduk dalam kain, duduk gunting kain dalam lipatan, orang tak nampak. Merosakkan Islam, merosakkan kerja Islam, merosakkan masyarakat Islam dari dalam. Menjadi ejen pada musuh, alat pada musuh-musuh Islam. Membocorkan rahsia-rahsia Islam pada musuh Islam. Maka mereka sangat bahaya. Maka azab mereka lebih parah pada orang musyrikin lagi. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ini bahagian yang pertama daripada mukaddimah pendahuluan surah Al-Baqarah yang membahagikan manusia kepada orang yang beriman, orang yang kafir dan orang munafik. Yang beriman yang terang-terang percaya kepada Islam dengan hati dan amalan. Yang kafir terang-terang lawan, hati tak percaya. Yang munafik ni pura-pura Islam tapi hati tak percaya ke Islam. Tempat orang Islam ikut Islam, tempat orang kafir ikut kafir. Ini munafik. Tiga jenis kumpulan. Bahagian yang pertama ialah mereka yang beriman. Ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim merupakan huruf bahasa Arab, huruf hajaiyah. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama-ulama tafsir dalam menafsirkan Alif Lam Mim. Sebahagian ulama tafsir mengatakan Alif Lam Mim adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu. Serah pada Allah Ta'ala. Ini pandangan yang pertama. Ini lebih baik. Alif Lam Mim adalah rahsia Allah Ta'ala. Kita serah pada Allah Ta'ala apa makna dia. Kita tak tahu.
Kalangan ulama, sahabat dan tabi'in menafsirkan huruf ini, dan mereka berkhilaf dalam menafsirkan makna huruf ini, di mana banyak surah-surah dalam Quran, alif lam mim sad, ain sin qaf, ha mim qaf, macam-macam huruf-huruf ini. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah nama surah-surah. Ini pandangan pertama. Huruf-huruf ini merupakan nama-nama surah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama surah. Ada ulama mengatakan ia adalah nama-nama daripada nama Al-Quranul Karim, Al-Quran, Al-Kitab. Di antaranya ialah huruf-huruf yang disebut itu merupakan nama Al-Quran. Ada mengatakan ia adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari asma Allah taala, Al-Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang mempunyai pengertian dan makna pada tiap-tiap huruf itu. Ada ulama menafsirkan begitu. Ada ulama yang menafsirkan bahawa tiap-tiap satu huruf itu memberi pengertian yang tersendiri daripada nama Allah Ta'ala. Alif Allah, Lam Latif, Mim Majid. Tiap-tiap satu adalah mempunyai kalimah yang tersendiri. Ini kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa ini huruf-huruf yang menunjukkan angka-angka. Kerana dalam bahasa Arab juga mereka memakai angka ilmu hisab, algebra. Algebra kan A campur B, A campur B, itu ada. Menafsirkan alif dengan 1000 tahun, lam dengan 30 tahun, mim dengan 40 tahun, dengan angka-angka. Ada ulama yang menafsirkan begitu. Semua ada riwayat dia dan ada hujah masing-masing. Yang lebih baik ni ialah suruh pada Allah Ta'ala lah, senang. Ini perbincangan ulama-ulama tentang huruf-huruf permulaan Al-Quranul Karim. Zalikal kitab, kitab ini, asal makna zalika ni itu, tapi di sini dengan makna kitab ini. Zalikal kitab, kitab ini, yakni kitab Al-Quran ini. Al-Quran yang kamu baca, Quran yang diwahyikan kepada Nabi SAW, la raiba fih, tidak syak, tidak ada keraguan sedikit pun. Kamu mesti percaya, beriman, percaya, tak ada syak, tak ada ragu sedikit pun. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Petunjuk yang kamu minta pada tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, iaitulah hidayatul din, petunjuk yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa anzalul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi, hingga akhir ayat. Allah Ta'ala utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah Ta'ala beri pada rasul-rasul itu kitab. Kitab adalah petunjuk pada as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Quran termasuk di dalamnya. Inilah hidayah yang kita minta pada tiap-tiap rakaat semayang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka, iaitulah nabi-nabi, siddiqin dan syuhada dan salihin. Mereka yang ikut Nabi dengan keyakinan dan keimanan, mereka yang berjuang menegakkannya sehingga mati, dan orang-orang yang saleh. Itu as-siratal mustaqim, hidayah. Hidayah itu ada dalam kitab ini, dalam kitab Al-Quran yang kamu baca 30 juzuk ini, adalah petunjuk dalam semua urusan kehidupan manusia. Urusan kepercayaan, urusan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, pakaian, makanan, minuman,
termasuklah urusan rumah tangga, keluarga, urusan politik, urusan ekonomi, perlembagaan, undang-undang, undang-undang jenayah, undang-undang muamalat, undang-undang antarabangsa, semua ada petunjuk dalam Quran. Lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa, iaitulah mereka yang ikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan rasa gerun dan takut pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita, alhamdulillahirabbil alamin, menjadikan seluruh alam ini. Rezeki Allah Ta'ala yang kita makan, kita pakai, kita berjalan ke mana-mana, itu rezeki Allah Ta'ala semua. Dan sebab itu kena ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan dia dengan sifat takwa, sifat kepatuhan yang gerun, yang takut, tak boleh melarikan diri daripada Allah Ta'ala. Di mana mereka yang bertakwa itu menjadikan Quran sebagai petunjuk. Kalau Quran tak apa nak ikut, tak ada takwa lah tu. Kalau cakap takwa lah, pelawak je, bohong je. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan siapa yang bertakwa itu ditafsirkan, tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Ada Quran ditafsirkan oleh Nabi, ditafsirkan oleh sahabat-sahabat dan ulama-ulama. Ada ayat Quran yang Quran menafsirkan. Yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib, yang tak nampak dengan mata. Di antaranya Allah Ta'ala kita tak nampak, kita percaya. Takut pada Allah Ta'ala, kita tak nampak Allah Ta'ala. Takut, percaya. Dosa pahala kita tak nampak, percaya pada dosa pahala. Malaikat kita tak nampak, percaya pada malaikat, makhluk yang baik. Syaitan kita tak nampak, percaya syaitan ni jahat. Syaitan tu jahat, tak boleh ikut syaitan. Termasuklah ghaib. Termasuklah peristiwa dalam kubur, peristiwa akhirat yang kita tak jumpa lagi. Itu benda yang ghaib, yang kita tak nampak, kita percaya. Beriman dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Cukup dengan Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda dan dalil-dalil di hadapan mata kita daripada kejadian alam, kejadian diri kita sendiri. Bagaimana rumput yang kering terbakar hangus, turun hujan tumbuh balik rumput itu. Bagaimana binatang jadi bangkai hancur, tumbuh jadi ulat, beribu juta ulat lahir daripadanya. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kena percaya pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah Ta'ala dalam semua urusan kehidupan kita. Semua urusan kehidupan, jangan pakai hukum akal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kena percaya, jangan pakai hukum akal. Termasuklah yang ini halal, yang ini haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Daging babi haram, lembu sembelih halal. Babi yang haram tu pula, paman turghabin wala adin fala isma alaih. Quran. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat, darurat kerana lapar, kerana sakit, kenapa? Allah Ta'ala izinkan benda yang haram itu. Ni kena faham. Ni pakai hukum akal je, dak baca Quran balik. Jadi masalah duk bahas pasal vaksin macam apa ni? Duk bahas. Baca Quran balik, baca Quran. Kena tanya ahli khibrah. Mereka yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu ini, balik pada Quran. Benda yang halal ada batas dia, benda yang haram ada batas dia. Jangan tak ada batas tu itu selalu, jangan. Ada hurai-hurai yang kita kena faham, kita kena reti. Kita kena reti. Percaya pada yang gaib, yang kita tak nampak, percaya pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk semua dalam Quran. Wa yuqimunas salah, dan mereka yang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang khususnya yang wajib, termasuk yang sunat, tambah yang sunat pula, dengan menjaga syarat-syarat, rukun-rukun dan adat-adatnya. Bukan sembarang sembahyang, menjaga adat-adat sembahyang, syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, jaga belaka. Kebersihannya, gerak anggotanya, ikhlas hatinya, semua jaga. Itu makna iqamus salah, mendirikan semayang. Bukan buat semayang, bukan melakonkan semayang, tapi mendirikan semayang.
mendirikan, menunaikan dengan cara-cara yang betul, syarat, rukun, adab, khusyuk dan lain-lain, dengan bersungguh, dengan mujahadah. Tengok-tengok sembahyang, ingat ke lain, ingat ke Allah Ta'ala balik, ingat ke Allah Ta'ala balik, kerana ada usaha mendirikan sembahyang dengan cara yang bersungguh, bukan sembahyang main-main. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang telah kami rezekikan mereka membelanjakan. Rezeki Allah Ta'ala dibelanjakan yang wajib, dibelanjakan yang sunat. Yang wajib apa dia? Nafkah anak isteri, nafkah kaum keluarga, wajib, bukan sunat nafkah ni. Ada orang tu sayang pitih nak jaga anak bini dia, sayang kedekut, dosa tu, jangan main. Ini wajib. Nafkah pada anak isteri adalah wajib. Dahulu pada zakat lagi, lepas tu baru zakat. Lebihan baru zakat. Ini zakat dulu, nafkah anak bini keliang. Ini Allah Ta'ala atur malik dah. Nafkah diri, nafkah anak isteri kita, lebih tu zakat. Zakat. Tolong orang-orang yang susah. Jarang-jarang kita yang susah, lebih pada zakat. Ada orang susah, wajib kena tolong, bantu orang yang susah ni. Dan belanja-belanja yang sunat. Yang sunat boleh menampung kekurangan daripada yang wajib itu. Membelanjakan harta, ini dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi, cari rezeki, belanjakan rezeki itu, mendapat amal kebajikan. Amal kebajikan itu bukan sahaja mendirikan sembahyang, termasuklah harta. Kebajikan harta benda dibelanjakan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, mereka yang bertakwa itu mereka yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa sahaja yang disebut dalam Quran, dia percaya berlaku. Bukan percaya huruf dia, bukan main baca tajwid, moleknya baca Quran berlagu dengan tajwid, jaga ke huruf, tapi hukum hudud tak boleh, hukum kisah tak boleh, tajwid kuat. Tak percaya. Ini apa benda ni? Tak ada, jawab dia kosong, jawab dia. Kalau tak percaya pada mana-mana hukum yang ada dalam Quran. Quran mewajibkan menutup aurat. Tak wajib tutup aurat ni, buat main-main, adab je. Ada orang bercakap begitu. Orang bercakap tutup aurat ni main-main je. Ini benda disebut dalam Quran. Semua hukum hakam yang ada dalam Quran, kisah-kisah yang ada dalam Quran, cerita-cerita yang ada dalam Quran, cerita langit, cerita bumi, cerita angkasa lepas yang ada dalam Quran, kita kena percaya. Banyak ahli-ahli sains, orang kafir yang membaca terjemahan Al-Quranul Karim berkenaan dengan cerita-cerita langit, bulan, bintang, cakrawala di langit, tentang pertanian, tentang kejadian haiwan, kejadian manusia. Dia baca Quran, baca terjemahan Quran dengan kajian hak dia buat. Dia buat kajian bercanggah dengan Quran, dia kata hak dia betul. Cari-cari alat-alat yang lebih canggih, moden lagi, Quran betul. Masuk Islam. Berbagai-bagai ilmuwan masuk Islam. Quran adalah mukjizat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Percaya pada apa sahaja, ma ni apa-apa sahaja. Apa-apa umum. Semua perkara yang disebut dalam Quran percaya. Cerita zaman dulu, cerita akan datang, cerita hari akhirat, semua betul berlaku. Hukum Quran adalah baik, hukum Quran adalah adil. Walau nampak kerah macam mana pun, kerak tangan ke, pacung tekuk ke apa sekalipun, Quran adalah adil, baik berlaku. Semua perintah Allah adalah baik. Kalau ikut Quran, selamat manusia ni. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang turun kepada nabi-nabi zaman dulu percaya. Taurah, Zabur, Injil, Suhuf diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Sebahagian hukum-hukum nabi itu sudah dinasahkan. Ada hukum dalam Taurah, dalam Injil, dalam Bible, kita percaya diturunkan hukum ini, tapi dinasahkan dengan Al-Quranul Karim. Quran membatalkan hukum kerana zaman sudah berubah. Quran adalah kitab yang paling kemudian untuk akhir zaman. Kita tetap percaya pada Taurah dan Injil.
Dan banyak perkara dasar sama dengan Quran. Perkara dasar. Perkara umum ada beza kerana perbezaan zaman dan masyarakat. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin pada hari akhirat. Percaya dunia ni ada akhir dia. Ada penghujung, iaitu hari akhirat. Ada hisab amalan manusia, ada akhirat, ada syurga, ada neraka. Mengikut perhitungan amal yang dilakukan. Semua cerita hari akhirat yakin percaya. Walaupun kita tak tengok. Kita tak tengok, ni berita daripada Allah Ta'ala, kena percaya. Kalau berita daripada sahabat kita boleh percaya. Sahabat sebut ada bom di Paris. Sahabat sebut ada banjir dekat Amerika. Sahabat sebut ada ribut di Hong Kong. Percaya pula tu. Percaya ke sahabat? Quran tak percaya. Apa ni? Quran daripada Allah Ta'ala. Sahabat percaya. TV percaya pula ke TV? Hak betul percaya, hak pelawak percaya juga. Capur. Berita-berita manusia ni capur. Allah Ta'ala mesti benar. Tak ada yang salah daripada Allah Ta'ala. Daripada manusia ada yang salah. Kena faham. Malangnya manusia ni terima hak manusia walaupun hak pelawak. Terima juga. Hak Tok Nujung khabar percaya juga. Kita temu Tok Nujung tengok nasib saya lagu mana, percaya ke Tok Nujung? Tok Nujung tu nasib dia sendiri pun tak tahu. Tok Nujung ni pula agak orang beri pitih, dia pun teruk nasib dia. Kita percaya ke Tok Nujung? Ni bodohnya manusia jahil. Tapi Allah Ta'ala dia tak percaya. Kena percaya pada Allah Ta'ala, yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim. Semua mereka itu, mereka yang percaya pada Allah yang gaib, kitab-kitab Allah Ta'ala yang disebut tadi, percaya semua. Mereka itulah yang sungguh-sungguh di atas hidayah, di atas petunjuk pada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Kejayaan dalam kehidupan dunia, kejayaan dalam kehidupan di akhirat. Walaupun kita tengok mereka yang ikut Islam ni susah, tapi diberi keberkatan dalam kehidupan dia. Bahagia bersama dengan Islam ni, bahagia. Kalau miskin, sakit, terima, sabar. Kerana Islam ajar suruh sabar. Kalau senang pula, syukur. Jadi bahagia belaka. Orang yang tak ikut Islam ni, kalau mari bala, susah. Susah. Kalau mari kaya pula, punah ranah pula, tak pakat belaka. Mereka bersama dengan Islam, susah pun bahagia, senang pun bahagia. Susah mendapat bahagia dengan pahala kelebihan sabar dan berkat. Senang kerana kesyukuran. Dua-duanya ada bahagia belaka kalau ikut Islam. Kalau tak ikut Islam, jawab dia celaka belaka. Susah pun celaka, senang pun celaka. Tak ada kebahagiaan melainkan bersama dengan Islam. Petunjuk Allah Ta'ala, bahagialah kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.